Assalamualaikum guys, selamat bertemu kembali dalam YouTube channel saya. So guys, seperti yang korang tahu, aku baru saja angkat Suzuki Raider R150. Yes, motor 150 yang paling berkuasa dekat Malaysia. Dan motor tu adalah ini dia guys. So jom kita buat review motor yang kita baru angkat daripada kedai ni. So jom. Okay guys, inilah dia Suzuki Raider R150 Fi, motor super moped 150cc yang paling berkuasa dekat Malaysia, yang mana sudah lama kita menantikan kemasukan Suzuki Raider R150 ni dekat Malaysia. Yang mana motor ni sebenarnya didatangkan dengan dua color, satu warna hitam dan merah, satu lagi datang dengan color ini dia guys, matte blue. So matte blue dia ni memang matte blue lah, dia punya color ni matte dia bukan jenis metallic macam yang color hitam merah tu. So nampak lebih eksklusif, sebab itulah aku lebih tertarik dengan yang ini compare dengan yang warna hitam merah. So dia punya sport rim pun datang yang color hitam, datang yang color hitam lah. So bila waktu hujan kita senang nak jagalah guys. Sebab itulah aku pilih color ni, dia nampak lebih style, lebih eksklusif dan juga nampak macam ada hunter memburu korang dekat highway kalau motor ni tengah lalu. Okay guys, so yang mana motor ni sebenarnya dia punya design mungkin korang jarang dengar lah, iaitu kapcai naked. Selalunya korang dengar kapcai berfairing lah. Kapcai berfairing tu selalunya ada cover set, ada kepak kiri dan kanan. Tapi yang ni tak adalah. So macam mana kita nak tahu dia ni adalah kapcai naked? Dia punya fork ni datang terus memanjang, dia tak ada fairing kat depan, dan dia punya headlamp ni melekat terus lah dekat fork. Orang tengok fork dia ni panjang. So aku suka dekat fork ni macam ni guys. So dia nampak lagi sporty dan lagi mahal lah. And then dia punya handlebar dia ni nampak macam handle clip lah. So lagi cantik lah daripada yang belang biasa ni. Dia dah ada cover. Tengok dia ada cover getah. Ini ada design lubang-lubang macam ni lah. So aku memang sukalah dekat dia punya design ni. Okay, antara benda yang lain dekat sini adalah dia punya cover set. Dia tak pakai macam cover set motor super moped yang lain yang ada fairing. Ni dia pakai cowling. Cowling ni yang macam ni lah, cover set yang menajam. Dan cowling ni dia terus bergabung pula dengan undercowl dekat bawah ni. So memang cantik lah korang tengok. Ini cowl, ni cowling lah. Ini cowling. Ini cover set cowling menajam, dan dia terus sambung dekat undercowl. Okay, so dekat sini ada jaring-jaring, dan jaring-jaring ni bukan fake dia untuk supaya aliran udara tu cantik masuk dekat bahagian radiator. Sebenarnya bukan masuk lah, dia untuk keluar. So bila angin tiup, dia akan keluar ke belakang ni. So dari segi pelancaran penyejukan angin tu memang kita boleh rasa lah. So motor ni sebabkan dia adalah kapcai naked, so depan dia ni tak ada kepak tak ada kepak, tak ada wing macam motor fairing, kapcai fairing yang lain. So dia nampak lagi slim, lagi kurus lah, dan tirus tajam sampai ke belakang. Memang tirus lah sampai ke belakang macam ni. And then dia punya seat ni pun tak lebar lah macam kebanyakan kapcai yang lain. Dia slim saja. Kemudian aku nak cakap dekat seat dia ni tak lebar So bila korang duduk ke atas, untuk jalan yang dekat tu korang rasa okey lah. Tapi untuk jalan jauh sikit tu
orang akan rasa kebas lah. And then seat dia ni bukanlah seat yang lembut sangat agak keras sedikit jugalah. Okay guys, so kita masuk part yang paling penting, iaitu dari segi engine dia guys. Sebab ini adalah salah satu sebab kenapa orang beli Suzuki Raider R150, yang mana engine ni dinadikan dengan 150cc atau lebih tepat 147.3cc di OHC ya guys. So ada 4 valve, 4 stroke, 6 speed manual clutch, dan dia dah pakai liquid coolant. So tak macam belang sebelum ni pakai oil coolant, dan liquid coolant ini besar lah guys daripada mana-mana motor dalam segmen 150cc, mana-mana spur pempek yang ada dekat dalam pasaran. So guys, nampak kelihatan Dodge dia kat sini. So motor ni mampu produce horsepower sebanyak 18.2 horsepower pada 10,000 rpm dan Nm torque pada 13.8 Nm torque pada 8,500 rpm. So motor ni kalau kita tengok, dia punya horsepower terhasil pada high RPM disebabkan oleh karakter engine dia yang oval square, iaitu bore lebih besar daripada stroke. Bore dia dalam 62, stroke dia dalam 48 saja, menjadikan motor ni memang cepat untuk sampai RPM. Ditambah dengan karakter Dodge engine Dodge yang memang datang kuasa pada high RPM, menjadikan motor ni sangat berkuasa dalam segmen super moped 150cc. Malah dia lagi berkuasa daripada mana-mana motor 150cc mahupun yang melebihi daripada 150cc seperti WF3i, Benelli R18i dan juga Y16. Okey, so dari segi berat dan juga horsepower yang diberikan, tak heranlah dia mampu bersaing dengan mana-mana motor dalam segmen 150cc mahupun yang melebihi pada 150cc. Ini disebabkan dengan horsepower dan juga berat motor sekitar 112 saja, dia mampu bersaing sengitlah dalam segmen 150cc. So inilah motor super moped yang paling berkuasa dekat Malaysia. Okey guys, dari segi meter pula, dia sudah menggunakan fully digital guys. So mari kita on dulu meter dia. So inilah information dia. Mari kita ulang balik. Dia tulisan FU, Satria FU 150cc. So ini adalah RPM meter, ini adalah speedometer. Ada meter jam guys, sudah ada meter jam, ada gear indicator. Kemudian dia ada ini untuk set RPM korang nak RPM apa. So kalau korang nak set RPM, korang boleh set kat sini lah. So nanti aku akan tunjuk korang lah macam mana set dia ini dan apa function dia untuk meter RPM. Nanti aku akan cerita dekat video lain. So dia ada gear neutral juga. So ini adalah signal kiri dan kanan lah. Jom kita tekan. Nampak tak? So ini adalah meter yang ada dekat sini. Nanti aku akan cerita lebih detail lagi dekat meter dia ni. So dia menggunakan sistem shut throttle lock. So shut throttle lock macam ni lah sistem ni. Korang kunci and then tarik lah. So dia bukan macam abang besar dia lah, iaitu JSX R150 menggunakan keyless. Dia masih menggunakan shut throttle lock. Tapi bagi aku okey lah, tak ada masalah. So ini korang tekan bukan pulas. Tekan dan masukkan kunci. Okay, so itu dari segi sistem kekunci dan juga meter dia. Guys, so sebelum aku start engine motor ni, mari kita tengok dulu. Ada dua starter yang dia bagi. Satu electric starter, satu lagi ada kick starter guys. Orang tengok ada kick starter. So motor ni menarik lah. Tak macam motor 150cc yang lain, tak ada kick starter. Dia bagi, yang ini dia bagi korang kick starter. Jom kita dengar bunyi engine motor ni pula. Oh, itu dia guys. Okay, first impression aku, sebabkan dia guna liquid coolant, aku ingatkan bunyi dia ni lagi lembut tau, lagi macam motor elektrik lah. Tapi rupanya guys, bunyi still agresif lagi. Aku memang suka guys dekat bunyi. Aku belajar balik bunyi dia. Oh, sedap guys. Aku turun dulu lah, bagi dengar korang bunyi. Sedap guys bunyi dia. Agak agresif lah. So kita tak terasa macam bawa skuter lah. So guys, dari segi dia punya button-button pula kat sini sama macam belang dulu. So sini ada starter dan dia tak ada kill switch ke tak ada hazard lamp ke, tak ada. And then sebelah sini ini adalah lampu tinggi dan lampu rendah, signal dan juga horn. Kuat guys hornnya. So ini adalah button-button yang ini samalah macam belang lama. So kalau korang pakai belang, macam itulah button dia. Tak ada perubahan pun, sama saja. Okey, so dekat sini guys, dia ada sikit ruang kompartmen. Aku off engine dulu.
Sebelum ni aku ada tunjuk dekat video yang lain. Dia muat lah untuk korang letak handphone lah. So aku tunjuk ke korang handphone aku. Boleh lah korang letak telefon korang. Cuma waterproof ke tak, tak sure lagi. Kita kena test dulu waterproof ke tak. Sebab takut kalau kita letak handphone, hujan lebat kan tak boleh pula, bukan waterproof kan. Tapi yalah, aku kena try dulu lah sama dia waterproof ataupun bukan. Okay. So selain pada handphone, korang boleh letak spanner korang, tools kecil tu korang boleh taruh kat sini, ataupun padlock korang. So kalau korang pakai padlock, boleh letak kat dalam ni. Okay guys, so dari segi kunci pula, dia menggunakan kunci macam ni lah. Buka. So ini ruang bawah dia. Ni tangki dia besaran 4 liter saja. Ni bateri, tak ada apa sangat. So aku just boleh letak topi macam tu je. Aku bagi tunjuk korang. So ada tools sikit sini. So ruang compartment yang ada itu sajalah guys. So 4 liter ni aku tak sure berapa boleh pergi. Kita kena test dulu di masa akan datang nanti. Tayar dia adalah 70, 90, 17. Tak tahu brand apa ni. Ni nama brand dia, RC. RC tayar. Tak tahu brand daripada mana. Ini saiz tayar dia 70, 90, 17. And then dia punya sistem braking dia menggunakan brake disc lah. Lebih kurang macam belang lama, tapi dia ada petal-petal macam ni lah. And then untuk belakang ni pula, saiz dia sama juga macam belang lama guys. 80, 90, 17. Ini saiz belakang dia lah. So tayar dia sama jugalah, RC tayar. So tak sure daripada brand daripada mana. Then aku tak sure lagi dia punya grip macam mana. Kita kena try dulu sikit dalam seminggu macam tu, baru aku boleh bagi respon dekat korang. Dia punya exhaust ni aku suka dah ada cover exhaust. Nampak macam besi guys, tapi benda ni plastik lah. So kalau korang naik tak terkena panas. Dan ada dua lagi benda aku nak cakap dekat korang. Korang nampak brand Showa guys. So bukan alang-alang lah. So dia pakai brand Showa. Dekat depan ni pun guys, untuk dia punya fork, ini telescopic fork lah. Dia menggunakan brand Showa juga. So mantap lah guys. Sebab itulah tadi masa aku bawa, dia punya sistem suspension dia memang sedap guys. Tak macam belang lama, ini lagi sedap. Saiz poket dia pula ni adalah saiz 38 guys. Rasa depan ni 14. So agak kecil daripada belang lama. Belang lama dulu saiz poket dia adalah saiz 43, 14. Inside mirror dia pula aku memang sukalah. Sebab bentuk dia dah sharp dah. Tak macam belang sebelum ni, bentuk dia agak bulat sikit. Yang ini dah ada bentuk lekuk-lekuk sikit lah. Punya footrest pun sekarang ni dah boleh lipat dah guys. Tengok. So kalau korang ni kaki leper, kaki kona, memang sesuai lah motor ni dekat korang. Tak payah lagi nak ganti aftermarket punya footrest, sebab dia jenis yang boleh lipat dah lah. Ini dekat belakang ni samalah macam belang dulu. Jenis yang bukan getah, besi, nampak lebih sporty lah. Bagi aku ni nampak lebih sporty lah. Smart juga dia punya footrest, mau daripada depan maupun yang dekat belakang ni lah, untuk penumpang punya. Okay guys, so dari segi ketinggian seat, dia punya ketinggian seat ni, jarak seat ke ground clearance cuma 765. So memang rendah lah. Aku ketinggian 168, kaki boleh cecah habis lah macam ni. So dia sesuai lah untuk orang yang berketinggian 160. Kalau akak-akak ataupun kalau cek-cek, kalau perempuan nak bawa pun tak ada masalah. Motor ni memang senang nak bawa lah. Dari segi ketinggian memang mesra alam lah guys. Memang senang. And then dia punya handle rendah sedikit daripada mana-mana Kapca yang lain, menjadikan motor ni lebih aerodinamik lah. So kalau korang nak aerodinamik, korang kena bawa, kena menunduk sikit lah. Tapi kalau korang nak bawa santai, tegaklah badan kan. Itu dari segi sitting position dia guys. Okay, so habis daripada segi sitting position, aku nak cerita dekat dia punya lampu ni guys. Lampu dia ni macam ni lah guys. So untuk Kapca naked ni, ada orang kata dia lawa, ada orang kata dia macam pelik lah, togel. Tapi bagi aku cantik lah design dia ni. So design lampu dia ni macam ni, najam ke bawah. Memang nampak cantik lah, lagi lawa daripada yang lama. And then dia punya signal ni capang. Untuk lampu utama dia ni, dia sudah menggunakan LED lah. So jom kita tengok dulu lampu bila kita start engine
Macam ni lah. Lampu LED lah. So bila on lampu tinggi, ni lampu tinggi dia lah. Nanti aku akan buat ujian kecerahan lampu. Korang boleh tengok lampu waktu malam lah, tengok cerah ke tak. Okay. So yang untuk signal ini capang capang, and then masih menggunakan halogen. Nanti aku plan nak masukkan signal ni ke dalam housing dia lah, supaya lagi sukan lah. Sebab macam ni capang aku tak berapa minat lah capang. Okay, so itu dari segi lampu depan. Untuk lampu belakang pula, dia pakai halogen jugalah guys. So belakang pun capang, ketiga-tiga ni halogen lah. And then dia ada juga lampu untuk korang punya nombor plate lah. So itu serba sikit dari segi design dia guys. So guys, habis aku buat review untuk motor ni. Aku just buat review singkat saja, tak banyak mana pun. Sebab lepas ni kita akan cerita lagi lebih banyak tentang motor ni. So korang jangan lupa untuk like video aku, share and subscribe. Kalau korang ada apa-apa pertanyaan, korang boleh komen dekat ruangan bawah. So jangan lupa untuk ikuti video saya di masa akan datang. Kita akan cerita lebih banyak lagi tentang motor ni. So assalamualaikum, pada aku Abang Zan. See you on next video. Bye bye.